Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan tema 3, kemajuan dan pembangunan, iaitu sistem ekonomi feudalisme di China. Saya akan terangkan kepada semua usaha-usaha yang dilakukan oleh dinasti Ming untuk memajukan perdagangan dan pertanian pada abad ke-16. Pengenalan. Ekonomi feudalisme di China berkait rapat dengan keadaan geografi negara China. 2/3 daripada negara China merupakan kawasan pergunungan dan gurun pula di sebelah barat dan utara. Kawasan yang sesuai untuk pertanian hanya 15% sahaja. Namun, China masih mampu menampung makanan penduduknya dan mampu mengeksport makanan ke luar negara. Usaha yang pertama ialah menjalankan aktiviti pertanian. Tanaman utama di China ialah padi sawah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah Sungai Yangtze, Sungai Kuning dan selatan China. Masyarakat memperkenalkan penanaman padi 2 musim setahun di atas tanah yang sama. Mereka mempunyai bakal jenis baru yang cepat masak. Ini dibawa dari Vietnam Selatan. Padi ini juga tidak memerlukan air yang banyak. Oleh itu, ia boleh ditanam di kawasan yang berbukit di China. Kesannya dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Usaha yang kedua ialah menanam tanaman sampingan. Tanaman gandum juga banyak ditanam di China. Millet pula ditanam di wilayah Gansu, Shanxi dan Shanxi. Tanaman kaoli yang ditanam untuk dijadikan atap rumah, anyaman alas lantai dan dibuat minyak. Tanaman sayur-sayuran juga ditanam oleh masyarakat Cina di sekitar rumah mereka. Mereka menanam pokok buluh iaitu rebung buluh untuk dibuat makanan dan batang buluh untuk membina bangunan, membuat perabot-perabot dan peralatan memasak. Kesannya dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Usaha yang ketiga ialah kewujudan industri kecil. Industri porselin memberi sumbangan yang besar dalam perbendaharaan negara. Wilayah Jiangxi merupakan pusat pengeluaran porselin utama China. Industri tekstil dan kapas, Songqiang pula sebagai pusat utama pengeluaran kapas di China. Industri sutera dijalankan di wilayah Shantung, Hubei dan Manchuria. Industri mengubah bunga plastik diusahakan di Peiping. Kesannya dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Usaha yang keempat ialah peningkatan perdagangan. Kemunculan sistem kewangan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat komersial. Seterusnya, kemunculan kesatuan dagang bagi sektor perindustrian dan perdagangan. Pembinaan terusan besar untuk memudahkan membawa barang dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Sistem jalan air seperti pembinaan terusan besar dari Peking di sebelah utara ke Hangzhou, selatan Sungai Yangtze. Kesannya, hubungan domestik dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Usaha yang kelima ialah wujudnya ekonomi dengan negara luar. Meningkatnya aktiviti perdagangan di China, di pelabuhan Canton seperti dengan pedagang Asia Tenggara, Portugal, Sepanyol dan Belanda. Seterusnya, kemasukan pedagang asing ke pelabuhan Canton di China. Kemasukan pengaruh luar terutama dalam bidang pertanian. Ini membantu dalam meningkatkan ekonomi China. Kesannya, hubungan dua hala mampu menjadikan sesebuah negara setanding dengan negara maju yang lain.
Kesimpulan, usaha-usaha yang diwujudkan amat membantu negara China membangun dalam peningkatan ekonomi, kepesatan dan kemakmuran ekonomi China pada zaman pemerintahan dinasti Ming telah menjadikan China sebagai sebuah negara yang masyhur dalam perkembangan ekonomi pada masa tersebut. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini.